Manalah tahu ada yang tertinggal kelas kan. Saya rakamlah sikit. Baik. Jadi untuk hari ni, untuk latihan minggu ni, perkongsian. Okey, antara Jenab, Ling dan Tasha. Apa yang soalan nak? Okey, soalan nak. Ini maklumat tambahan. Sama je. Dia bagi macam penyata. Dia bagi maklumat macam imbangan dagangan pula. Imbangan duga, nampak ni. Imbangan dagangan ekonomi. Sasul dah saya ni. Mengajar ekonomi dah belas tahun dah kan. Okey, imbangan duga. Ini maklumat imbangan duga. Lepas tu, maklumat tambahan. Penyata untung rugi. Penyata pengasingan untung rugi antara 3 orang. Jenab, Ling dan siapa tadi? Jenab, Ling dan Tasha. Okey. Dan dia suruh buat akaun semasa. Akaun semasa ni untuk perkongsi. Jenab, Ling dan Tasha punya akaun semasa. Dan dia suruh buat PKK. Lebih kurang je macam tadi. Cuma yang tadi awak buat tu ialah penyata milikan tunggal. Penyata kewangan untuk milikan tunggal. Okey, sekarang kita tengok satu-satu. Macam biasa memang kena conteng maklumat ni. Okey, sekarang ni kita tulis dulu. Modal. Akaun semasa dan di penyata kedudukan kewangan. Akaun modal, akaun semasa. Okey, baik. Sekarang ni penyata untung rugi dia tak banyak beza. Penyata untung rugi, penyata pengasingan untung rugi dia tak banyak beza. Kalau awak tengok kat sini. Sekejap. Maklumat ni dia dah bagi modal. Saya slow sikit sebab azan. Lepas tu akaun semasa, perabot. Okey. Ni modal. Ni akaun semasa, perabot, kenderaan, susut nilai terkumpul, perabot, kenderaan. Okey, ni modal. Ni inventory akhir. Okey, inventory akhir dia bagi. Okey. 30 Jun 2020 kan. Lepas tu, akaun belum terima. Akaun belum bayar. Simpanan tetap berkadar faedah 5%. Kena faham ayat ni betul-betul. Simpanan tetap RM50,000. Berkadar faedah 5% setahun. Maksudnya kita terima faedah simpanan sebagai hasil. Okey, ada 2 perkara kat sini. Dapat duit sebagai hasil. Dalam masa yang sama kita ada simpanan tetap. Okey. Lepas tu sekejap Okey. Bank untung kasar. Dia dah bagi untung kasar. Perlu ke awak buat lagi akaun perdagangan? Tak perlu. Nampak ni untung kasar dia. Faedah simpanan tetap. Ini ada faedah. Yang ini yang saya kata tadilah dekat sini. Faedah simpanan tetap. Hasil. Nampak? Kredit. Gaji belanja. Belanja am. Belanja. Tahu nama mak bapak dia. Ni nama mak ayah dia belanja. Ni rumah dia untung rugi. Belanja am belanja. Rumah dia kat mana? Untung rugi. Sewa belanja. Rumah dia kat mana? Untung rugi. Insurans belanja. Rumah dia kat mana? Untung rugi. Ambilan? Equity pemilik lah. Tak tahu ada tak ada equity pemilik dalam format ni. Sebab dia tak sama kan. Tapi rumah dia dekat penyata kedudukan kewangan. Peruntukan hutang ragu pun rumah dia dekat penyata kedudukan kewangan. PKK. Simpanan tetap duduk kat mana? Simpanan tetap penyata kedudukan kewangan. ABT pun sama. Penyata kedudukan kewangan dekat mana? Aset semasa. ABB, nama mak ayah dia siapa? Liability semasa. Rumah dia kat mana? Penyata kedudukan kewangan. Kenderaan perabot, siapa mak ayah dia? ABS, akaun bukan semasa. Duduk kat mana? Penyata kedudukan kewangan.
Dia benda tu juga ulang-ulang konsep tu. Saya kata akaun ni senang. Senang. Dia nak putar ke mana tak boleh. Fakta saja. Kalau dia belanja, kalau dia hasil, itulah dia. Nak kebat macam mana lagi? Okay. Saya ajar ekonomi tau. Susah ekonomi. Global, national, semua nak kena fikir. Okay, yang ni senang. Okay, sekarang ni, bila dia bagi maklumat, semua ada dengan saya lagi ke ni ya? Ke saya tinggal seorang? Okay, Alhamdulillah. 17 orang, masih. Ada ke yang tanya saya soalan? Ke saya menonong je? Cikgu, Nabil nak tanya. Tanya apa, Nabil? Cuba buka mic tu. Nabil nak tanya apa? Atau Nabil nak buat pengakuan, saya tak ada niat nak ponteng cikgu. Tak ada Okay dah. Saya azan lain pula ni. Azan dekat dalam ni pula. Okay, tak apa. Saya slowkan suara saya sebagai menghormati azan. Tapi awak boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar ke suara saya? Hello? Korang ni betul-betul macam halimunan. Okay. Insurans prabayar. Insurans prabayar maksudnya kat sini bayar dulu. Alah, susah tulis macam ni kan? Bayar dulu. Bayar dulu maksudnya ialah awak dah bayar siap-siap untuk tahun depan 490. Dah kenapa bayar siap-siap? Tak boleh. Kita dalam prinsip pematuhan, prinsip akaun ni ada prinsip kan? Apa tu prinsip apa? Maknanya ketekalan ke apa? Kita mesti rekod belanja dan hasil tahun semasa sahaja. Tak boleh yang bayar dulu, yang tak bayar lagi tu kita kena rekod siap-siap. Yang tak bayar lagi, yang bayar terlebih tu kita jangan rekod. Jadi insurans prabayar ni dia dah bayar dulu. Jadi kita pergilah dekat insurans. Dekat insurans ni. Okay. Tolak 490. Okay. Tolak 490. Sebab lebih bayar. Settle kat sini. Lepas tu maklumat tambahan seterusnya. Gaji belum bayar pula. Sepatutnya dah kena bayar. Apa pasal belum bayar? 1,500. Jadi kena bayar. Tambah dekat gaji. Gaji kita tadi dah berapa tadi? Gaji yang mana ni? Saya takut saya ingat lah. Gaji 83500 Kejap saya tengok dekat hard copy. Okay. 83500 gaji. Tak bayar lagi 1,500. Jadi je tambah 1,500. Itu pelarasan dia. Conteng terus kat sini. Ini je cara saya buat dulu. Lepas tu apa lagi? Okay, kalau saya, baik. Ini yang pertama, insurans. Jadi dah tolak kan? Insurans prabayar ni dah tolak. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu dekat awak ialah setiap butiran dalam maklumat tambahan ni dia akan efek kiri dan dia akan efek kanan. Dia akan efek dua hala. Dia tak akan satu hala saja. Jadi satu insurans prabayar. Insurans prabayar ni adalah kategori belanja terdahulu. Belanja terdahulu. Saya dengar sound tadi, kenapa? Ada yang chat ke? Atau ada yang terkeluar ke? Ada yang termasuk ke? Ada yang nak masuk ke lagi seminit dua ni? Alang, jangan buat perangai masuk ujung-ujung Okey, kan saya buat lagi satu senarai kang, melepaskan batuk di tangga. Janganlah. Okey, insurans prabayar ialah belanja terdahulu. Belanja prabayar ni kategori aset semasa. Mak bapak dia adalah aset semasa. Dia dekat dalam penyata kedudukan kewangan. Insurans prabayar. Aset kita, sebab kita dah bayar aset kita. Satu lagi, dia rekod sebagai belanja. Belanja
dalam untung dan rugi. Dia kena dua-dua. Tak percaya, awak tengok insurans prabayar 490. Kita tengok dekat skema. Tengok kat skema, ada tak insurans prabayar dekat penyata kewangan. Okey, dia tak bagi dia tak buat kat sini. Sekejap. Insurans tak ada lah. Dia tak record. Dia cuma record kat sini je. Jadi dia tak record yang tu. Dia tak record aset semasa tu. Itu dalam milikan tunggal dia record. Yang ni dia tak record. Sekejap. Yang ni sebab dia minta untuk perkongsian. Insurans yang ni je dia record. Satu ni je. 5930. Yang insurans prabayar tu sebab yang ni ialah penyata kedudukan kewangan perkongsian. Okey, jadi dia ada akaun modal dengan akaun semasa je. Dia ada buat pelarasan tak dekat sini? Sekejap saya tengok. Okey, ni akaun semasa ni yang melibatkan ini adalah duit keluar masuk yang melibatkan berkongsi. Okey, nanti saya akan jelaskan, jangan risau. Dekat sini penghasilan untung rugi. Okey, tak ada. Kita tak ada penyata kedudukan kewangan yang detail-detail tu tak ada. Jadi tak sama dengan milikan tunggal. Kalau milikan tunggal dia ada ni. Dia kena record juga dekat PKK Okey, sama juga gaji belum bayar. So dia record dekat belanja tadi tambah 83500 tambah 1500. Okey, kita teruskan tengok maklumat tambahan berikutnya. Simpanan tetap mulai 1 Julai 2019. Kalau ada dia bagi tarikh tolong kira. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Sampai Jun 2020. Sampai Jun 2020. Ialah 12 bulan. Saya dah kira. 12 bulan setahun. So maknanya tak payahlah nak kira berapa bulan dia simpan. Jadi memanglah setahun. Seorang pelanggan didapati muflis dan hutangnya 1,200 telah dihapus kira. Okey. Jadi kalau awak tengok dia masuk dekat belanja. Dia adalah belanja, rekod dia adalah nama dia hutang lapuk. Peruntukan hutang ragu 2% daripada akaun belum terima. Tadi kita dah tengok akaun belum terima. Okey, 77700. Yang ni akaun belum terima sebelah debit. Jadi darablah dengan 2%. Nanti kita tengok berapa dapat. Okey, lepas tu susut nilai aset bukan semasa adalah seperti berikut. Perabot sebanyak 10% setahun secara ansuran tetap. Kenderaan sebanyak 20 secara kaedah baki berkurangan. So ini adalah cara pengiraan susut nilai. 10%. Okey, 10% untuk perabot. 10% kat sini 10%. Okey. Dekat kenderaan 20%. Tapi bukan daripada 40,000 Dekat kenderaan 20% daripada kaedah baki berkurangan. So saya salah catat ni. Ini dia punya susut nilai terkumpul. Dekat atas lagi ni. Ni. Mana? Ni. Kat sini patutnya tadi. Ni 10%. Yang ini 20%. Tapi 82,000 ni kena tolak dulu. Susut nilai kenderaan 40,000. Baru boleh darab dengan 20%. Kalau macam perabot ni dia memang darab 85,000. Untuk perabot dia memang darab 85,000. Okey. Selesai susut nilai. Okey, syarat ikatan perjanjian perkongsian seperti berikut. Faedah atas ambilan dikenakan 8% setahun. Faedah atas modal dibayar 10% setahun. Gaji tahunan perkongsi 4,000 dan 6,500. Untung atau rugi perkongsian mengikut nisbah 5, 3, 2. 5 Jenab, 3 Ling, 2 Tasha.
Okey. Faedah atas ambilan 8%, faedah atas modal 10%. Gaji perkongsi dia bayar 4,000 dengan 6,500. Jadi kita tengok dekat sini. Ambilan. Semua orang ada ambil ambilan. Jadi ambilan tadi dikenakan berapa peratus? Ambilan kena 8% charge. Setiap orang kena 8% faedah atas ambilan. Akan mengurangkan diorang punya pendapatan lah dalam perkongsian ni. Jadi kalau kat sini yang paling banyak ambil pinjaman ialah Jenab lah. Bukan. Tasha lah Okay. Lepas tu pula, diorang masing-masing nak jadi perkongsi, diorang kena letak modal. Ini adalah modal perkongsian. Okay. Modal perkongsian ni, dia kata berapa tadi? Sorry, dekat bawah. Lalu ke mana dah? Astagfirullah, ngantuk dah saya. Okey, faedah atas modal 10%. Kat sini. Tentang korang dah lena dah. Saya sampai menguap ni, jangkit lah ni. 10% kat sini. Okey. Baik. Saya tahu awak belum nampak macam mana nak buat. Okey, tak apa. Sebab saya bagi sekali dengan skema. Saya bagi awak demam, saya bagi sekali ubat demamnya. Okay, jadi tolong tengoklah skema ni. Kan saya kata, belajar dengan jawapan tu okey, bagus. Belajar tengok je jawapan. Tapi fahamkan jawapan. Tu yang penting. Okey, untung rugi dia record dulu untung kasar. Lepas tu dia tambah hasil. Apa hasil kita? Faedah simpanan tetap. Lepas tu hutang ragu ada hasilnya. Kenapa hutang ragu ada hasil? Dia kata peruntukan hutang ragu tadi dia selaraskan sebanyak 2%. Okey. Kenapa hutang ragu 77700 tolak 1,200? Sebab tadi kita baru ada seorang yang dia tak dapat bayar hutang dia. Jadi syarikat dah terpaksa tolong bayarkan 1,200 ni. Jadi kuranglah baki. Akaun belum terima. 77700 ni adalah ABT. Jadi dah lapuk tadi kan. Kita dah tolong bayarkan hutang dia kan. Jadi ABT kita berkurang. Tolak dulu. Darab 2%. Dapatlah PHR yang terkini. Okay, dekat sini dapat PHR yang sekarang. Kenapa pula kena tolak dengan ni? Kena tolak dengan 1750. Ini adalah PHR yang sebelum ni. Lebih besar daripada PHR yang sekarang. Maknanya, duit yang awak peruntukkan untuk orang yang tak bayar hutang dulu ialah 1,750. Tapi sekarang jumlah tu dah berkurang. Tinggal 1,520. Tak silap saya lah kalau betul ni. 30. 1,530 untuk peruntukan yang sekarang. Jadi peruntukan yang baru ni lebih rendah daripada peruntukan yang lama. Sebab itulah awak dapat lebihan 220. Okey. Lepas tu dah total hasil. Untung kasar tambah hasil. Okey. Lepas tu tolak belanja. Belanja ni semua adalah pelarasan gaji, pelarasan insurans. Lepas tu susut nilai pun semuanya ada belanja dia. Adalah belanja susut nilai. Okey, totalkan semua jumlah belanja. Jadinya untung kasar yang betul-betul ni tolak dengan belanja bersih dapatlah 56,190. Untung bersih. Okey. Lepas tu, dia buatlah pula akaun pengasingan untung rugi. Okey, untung bersih tadi, tambah faedah atas ambilan. Okey. Kan tadi ramai-ramai buat ambilan kan? Ni ramai-ramai buat ambilan, tanpa rasa bersalah ambil duit syarikat. Kan? Okey, ni tadi, ambil. Diorang ambil barang, ambilan dan dikenakan 8% daripada jumlah semua ni. Jadi inilah dia faedah atas ambilan. Untung bersih tambah faedah atas ambilan. Sebab apa faedah atas ambilan ni jadi hasil? Sebab yang ambil kita perkongsi. Bila kita bayar faedah atas ambilan, dia jadi milik perniagaan lah. Dia jadi hasil. Itu sebab kena tambah dengan untung bersih. Tolak faedah atas modal. Kenapa faedah atas modal kena tolak? Seolah-olah faedah atas modal ni belanja. Memang faedah atas modal ni belanja. Sebab yang 10% faedah atas modal ni kita kena bagi dekat perkongsi.
kena bagi dekat Jenab, kena bagi dekat Link, kena bagi dekat Tasha. Sebab tiga-tiga pekongsi ni dah menyumbangkan modal. Jadi dapat faedah atas modal. Jadi dia jadi belanja kepada perkongsian jelita ni. Dan gaji perkongsi, kita ada bayar 2 gaji perkongsi tadi. Okey. Jadi tolaklah belanja. Okey, dapatlah jawapannya. Lepas tu kongsi untung. Last kali dapat kongsi untung 532 yang macam saya cakap tadi. Per dengan 10 sebab apa? Kenapa per 10? Mesti ke per 10? Bukan. Sebab nisbah dia 532. 5 campur 3 campur 2 kan 10. Jadi nisbah 5 per 10, 3 per 10, 2 per 10. Untuk perkongsian untung. Okey. Okey, yang ni nanti boleh tengok. Sebab dia tulis dekat akaun semasa. Awak kena sediakan yang ni. Yang mencabar sikit yang ni. Yang ni awak kena sediakan akaun semasa. Okey. Nanti saya akan hantar gambar akaun semasa. Sebab saya rasa kalau awak dah expert, awak okey lah buat akaun semasa gabung macam ni. Kalau saya prefer akaun semasa dibuat berasingan bentuk T. Okey. Ini akaun semasa, dia dapatkan pengasingan untuk rugi kat sini. Dapat valid betul-betul. Lepas tu barulah dia masuk dekat sini. Okey. Dan nampak tak? Kosong. Maknanya samalah. 28370. Okey. Lepas tu dah buat akaun pengasingan untuk rugi. Last kali buat penyata kedudukan kewangan. Tak ada apa pun. Penyata kedudukan kewangan. Rekod akaun modal. Rekod akaun semasa. Okey. Tambahkan saja akaun modal dan akaun semasa. Dapat 3238,033. Okey. Jadi boleh ke? Okey tak nak cuba buat latihan perkongsian ni? Asah balik apa yang awak dah belajar sebelum ni. Bukan benda baru. Semua ni awak dah belajar dah. Cuma awak tak berusaha mengingat dan awak melepaskan macam tu je. Okey, sayanglah Okey.